وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Kampung Bukit Kapar, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan tidak lupakan anak-anak, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, insya-Allah. Pertama dan selamanya marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berada di masjid ini, dapat kita menunaikan solat fardu maghrib berjamaah dan dapat duduk sebentar untuk kita mendengar sedikit sebanyak majlis ilmu, mudah-mudahan yang saya harap dapat memberi manfaat kepada kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan masjid kerana sudi menjemput saya. Mungkin tuan-tuan, saya mengganti sebenarnya tempat, saya tahu siapa Ustaz tadi? Mengganti Jadi mungkin ada yang kenal saya, ada yang pernah nampak saya, mungkin ada juga yang tak kenal. Sebelum saya mulakan, saya teruskan, elok saya ta'aruf sikit lah tuan-tuan dengan izin. Nama saya Muhammad Khadim Muhammad Syahari. Saya berasal dari Tanjung Karang, tinggal di Kuala Selangor. Dan untuk diri saya bersyukur sangat pada Allah SWT. Selama 30 tahun lebih kurang saya menjadi orang Bukit Kapar ni sebenarnya. Saya pun menikah di masjid ini. Inilah kali pertama saya dapat duduk di sini. Kalau solat di sini biasa insya-Allah. Jadi ini kali pertama. Biasanya saya buat kuliah ni di kawasan saya sebab saya tinggal di Kuala Selangor, dekat belah-belah sana saja. Atas permintaan sahabat-sahabat, pada malam ni saya lapang, alhamdulillah saya boleh turun. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya tengok senarai yang berkuliah di masjid ini hebat-hebat, dahsyat-dahsyat. Tuan-tuan bersyukur dapat guru-guru yang hebat, dapat tumpang ilmu, berkongsi ilmu. Dan kedatangan saya bukanlah pada saya bukan nak mengajar, kita nak berkongsi pengalaman. Mudah-mudahan menjadi panduan. Saya sebenarnya adalah seorang peguam bela dan peguam cara, peguam syar'i dan juga pemegang tauliah untuk ceramah lah di MAIS. Saya baru jadi peguam tak lama tuan-tuan, dalam 30 tahun. Baru 30 tahun. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit sebanyak pengalaman saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebab tu tajuk saya itu adalah pengurusan harta pusaka. Saya bukan nak ajar faraid yang kiraan-kiraan tu. Mungkin ada guru-guru lain yang akan mengajar. Yang kata siapa yang dapat 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 semua tu, tak payah hafal. Kenapa saya pilih tajuk ini di kebanyakan tempat yang saya pergi? Disebabkan sepanjang kerjaya saya, saya di luar sana banyak saya terjumpa orang-orang Islam ni, orang kita lah, yang tidak menguruskan harta pusaka itu dengan betul, mengikut caranya. Diuruskan harta pusaka itu mengikut, maaf cakap, dengan cara masing-masing lah. Ikut ijtihad, ikut kepala masing-masing. Contoh, kalau dia abang long, dia yang sulung, dia dapat banyak. Contoh gitu. Kalau ada adiknya yang nampak kaya sikit, kau tak payahlah, duit kau dah banyak. Contoh, siapa yang duduk dengan bapa, ibu atau bapa, bila bapa meninggal, dia menguasai rumah itu.
Jadi sebenarnya harta-harta itu apabila bapa meninggal, automatik namanya harta pusaka. Dan inilah dari satu kajian mendapati harta pusaka orang Islam di Malaysia yang terbeku disebabkan tidak diuruskan, nilainya cuma dalam 90 bilion tuan-tuan. 90 bilion tuan-tuan. Kenapa? Sebab tidak diuruskan dengan betul dan tidak diuruskan langsung. Jadi dalam masa yang singkat, namanya pun kuliah maghrib, kalau forum mungkin sampai 2 jam kot. Ke boleh sampai pukul 12. Haji, boleh? Tak apalah, Haji tunggu saya balik. Saya cuba seringkas mungkin ya untuk sesi pengenalan, mudah-mudahan mungkin ada guru-guru lain ya. Tajuk pengurusan pusaka ni kalau di masjid saya, di masjid daerah Kuala Selangor tu, saya kira dah lebih 3-4 tahun kot. Jadi kalau sebab kata orang, kalau saya di mesti dulu kita ada 6 tahun 12 semester. Kalau tuan-tuan sanggup nak dengar 12 semester boleh lah kot. Tapi tak ada tajuk tu, ini tajuk akhir sebenarnya ya. Jadi pengalaman saya di luar menguruskan pengurusan pusaka, inilah masalah yang timbul ya, berebut tak betul dan sebagainya. Jadi saya yakin tuan-tuan faham apakah itu harta pusaka, yakni harta peninggalan si mati ya, yang menjadi milik mutlak secara hukum dan secara undang-undang, kepunyaan si mati. Kadang-kadang ada harta itu, tanah ke apa, nama dalam geran nama dia, tapi bukan harta dia. Ada kan? Kadang-kadang nama si mati itu tak ada dalam geran, tapi dia ada hak dalam tu. Ini pun banyak berlaku juga, menyebabkan waris yang menguruskan itu menjadi bercelaru ya, menyebabkan ada waris yang termakan harta orang lain. Yang ini Allah yang peringatan pada kita, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sebab itu kita kena tahu ilmu pengurusan pusaka supaya kita tidak termakan, terambil harta orang lain walaupun adik-beradik kita. Jadi secara mudahnya, harta pusaka adalah harta peninggalan si mati yang diperoleh si mati secara halal semasa hayatnya dan menjadi milik mutlak si mati. Jadi oleh itu terkeluarlah harta-harta si mati yang telah diwakafkan masa hayatnya, dihibahkan, diwasiatkan, atau si mati itu memegang harta itu sebagai amanah. Ada kan? Jadi kalau itu keadaannya, maka harta itu walaupun masih nama si mati, dia telah hibah, telah wakaf, dan seperti yang saya sebut, maka itu tidak boleh dijadikan, disenaraikan sebagai harta pusaka. Ya? Okey. Saya nak cerita ringkasnya, ya. Apabila seseorang itu meninggal dunia, pemilik itu, apa yang perlu dibuat oleh waris? Apa langkah-langkah yang perlu dibuat oleh waris? Ya. Pertama apa tuan-tuan? Bila seorang itu meninggal, tuan-tuan kita sebagai waris apa pertama kita buat? Sempurnakan jenazahnya. Itu wajib. Ya. Janganlah berebut harta dulu. Sempurnakan jenazahnya. Selesaikan. Ya. Dan kita boleh menggunakan sebahagian harta si mati itu untuk urusan pengkebumiannya. Tetapi tidak termasuk tahlilan, tak masuk. Nak sedekah jamuan tak boleh. Ya. Ambil duit si mati, nak sedekahkan bagi pihak si mati. Kan? Supaya apa namanya, amal jariah, bawa bertenang. Jangan. Sebab kita belum kira faraidnya di kalangan ahli waris. Ini yang boleh menjadi haram. Ya, selesaikan urusan jenazahnya, kebumikan. Ya, bab ini pun saya, kalau paling saya cerita panjang juga bab pengumian ini, sebab saya selalu menyarankannya. Saya ingat di kampung kita ni pun okey kot. Ada setengah tempat itu urusan solat jenazah terutamanya, ya, Pak Imam ke, pengurusi ke nazir, dia pula dia ketua dulu, kini dan selamanya dengan izin. Maksudnya
Yang afdal mengimamkan solat jenazah tu siapa? Waris kan? Ada imam awal-awal dia dah pacak kat situ, bukan imam sinilah ya. Dia dah pacak kat depan. Sepatutnya buatlah tawaran kepada ahli waris. Ya. Siapa di kalangan ahli waris yang nak mengimamkan? Kalau dia tak boleh baca doa, tak apa, boleh tengok tulisan. Kalau tak baca doa, imam boleh baca doa, tapi solat itu. Ya. Sama juga saya kempen di kampung saya 20-30 tahun dulu. Kampung saya dulu pun macam itu juga. Dua benda. Satu, solat jenazah waris afdal imamkan. Kedua, bab nikah. Biarlah wali itu sendiri menikahkan. Kenapa wali pula menyuruh? Aku tak beranilah, aku takut. Ini anak engkau. Ini cucu perempuan kau. Kenapa kau nak takut? Ada juga kes, maaflah bukan sini juga. Contoh tempat lain. Pendaftar nikah, penolong pendaftar itu dia nak beriaya sebab ada fulusnya. Kan? Ada upahnya, agaknya lah So dia kata jangan risau, upahnya kau ambil. Kita ambil yang afdal, ini yang Nabi suruh. Kalau tidak, apa tugas kita sebagai wali? Itulah tanggungjawab. Okey. Setelah selesai, ini saya ringkas laju sebab kuliah maghrib, isyak mesti berhenti. Itu syarat-syarat lesen. Syarat-syarat tauliah tuan-tuan guru asatizah yang ada lesen dia tahulah. Jaiz begitu. Okey. Kalau kuliah maghrib, azan isyak berhenti. Kecuali situ dia nak sambung atau terpulang. Kalau di kampung saya memang dia sambung dan dia tak nak bangun pun duduk je kat situ. Dia jamnya letak kat belakang, kat depan dia tak nak letak jam. Jadi saya seronok cakap-cakap dia tak berhenti. Bilal pun tak bangun. Memang kampung sendiri, hantam sajalah. Yang kedua tuan-tuan, setelah meninggal dah selesai, waris-waris, ini kena ada ketua waris-waris kumpulkan dokumen-dokumen atau apa saja berkaitan harta si mati. Contoh, geran tanah, geran kereta, buku bank, buku tabung haji. Kalau ada jumpa wasiat dia, kumpulkan. Semua. Sebab kita nak saring, nak tengok. Dalam banyak-banyak tu, adakah ini masih harta si mati pada saat dia mati? Atau seperti yang saya kata tadi, yang ini dia dah jual, tapi belum tukar nama. Kita tahu. Yang ini dia dah hibah. Hibah tahu? Ada. Saya tengok ada kuliah fikah. Hibah ada tak tajuk sini? Ada kan? Yang ini dia dah wasiat. Yang ini dia dah wakaf. So itu semua tolak. Dokumen ini pun perbincangannya panjang juga Ada beberapa kes dokumen itu mestilah dokumen yang sah. Contoh surat nikah antara si mati dengan pasangan. Apa masalah? Ada masalah. Apabila berlaku kes nikah sindiket. Si mati ni tahu, pasangan tak tahu. Bila cek surat matinya tak sah. Tidak ada dalam rekod. Satu. Nombor dua, si mati ada membeli, maaf cakap saya tahu ada kat sini tapi saya tak setuju pasal siapa. Saya terpaksa cakap. Ini di bawah kanun tanah. Ini cerita, bukan cerita mahkamah syariah, cerita undang-undang sivil. Orang-orang kita ni yang membeli tanah, istilah pejabat tanah, lot lidi. Pernah dengar tak lot lidi? Tanah pertanian yang dibuat lot. Ada gerannya ke tak? Tak ada kan? Yang itu, maaf cakap, tidak boleh disenaraikan sebagai harta pusaka si mati. Atau lesen TOL. Sekarang dah kurang, dulu banyak. Ada lagi kat sini, TOL. Temporary Occupation License. Lesen tumpangan sementara. Maknanya kita masuk tanah kerajaan, pejabat tanah bagi kebenaran untuk usahakan kebun tu. Kalau orang dulu panggil apa? Berontak je. Begitulah. Itu pun tak boleh. Lagi apa dokumen? IC. Pernah ada kes tuan-tuan. Dia selama kahwin, dia pakai IC orang lain. Suami ni, si mati ni. Bila isteri datang jumpa saya untuk buat urusan pusaka, bila kita buat semakkan di JPN, orang lain. Bukan nama itu. Tak tahu isterinya. Pun ada kes macam tu tuan-tuan Okey. Setelah kita dah senaraikan semua, kita tolak apa yang dia dah wakaf ke apa semua. Okey. Kita tengok pula seterusnya apa dia? Hutang. Hutang si mati.
Ya, jadi kita sebagai anak mungkin adik-beradik kita tahu, kita bayarkan dulu hutang. Hutangnya ada dua contohnya. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah apa dia? Puasa, boleh bayar fidyah. Ya, haji. Sebab tu kalau bicara pusaka, tuan-tuan yang ada pengalaman bicara pusaka sama ada di pejabat harta pusaka kecil di daerah atau di mahkamah tinggi sivil, biasa pegawai akan tanya, si mati dah buat haji ke belum? Kalau belum, dah dibuatkan belum badal haji? Kalau belum, disuruh buat. Pentadbir diminta untuk buatkan badal haji. Okey, itu hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia, apa dia? Hutang dengan kawan lah. Hutang kawan. Hutang bank, kena bayar tak? Kena bayar, tuan-tuan. Walaupun tu bank kafir, contoh, konvensional, bayar. Hutang dengan kedai non-Muslim, repair motor, kedai apik, tak bayar lagi, kena bayar tak? Kena bayar. Sebab kaedah umumnya hutang itu wajib dibayar. Dan berhati-hati juga kadang-kadang kita suka berhutang dengan kawan-kawan kadang-kadang. Apa dia? Pinjam aku RM50. Ada tak? Ada tak? Pinjam RM10 dengan adik-beradik. Pinjam aku RM1,000 kejap. Dengan adik-beradik macam tu. Itu juga adalah hutang. Kalau yang bagi hutang tak halalkan, masalah. Sebab tu kita, kalau kawan-kawan hutang dalam kadar yang munasabah, katalah dia nak pinjam 100, kau ambil je lah RM50 ni, tak payah akad hutang. Kan senang. Daripada besok kita pun susah sebenarnya, tuan. Kalau kita tidak halalkan hutang yang kita boleh halalkan, jumlah yang munasabah, dekat akhirat besok, bimbang-bimbang, kita checkpoint semua dah lepas. Malaikat kata clear, tapi tak dapat pelepasan. Sebab ada orang, ada urusan lagi. Satu orang cari engkau. Siapa dia? Ada member dulu ngeteh, pinjam RM10, engkau tak halalkan. Kan naya namanya tu. Lebih baik kita halalkan je lah kalau begitu. Tapi kalau beribu-ribu lemon, beribu-ribu ringgit, tuan-tuan halalkan pun itu lebih baik. Ya? Dan juga sekiranya si mati mempunyai perintah mahkamah untuk membayar sesuatu kepada seseorang. Contoh di mahkamah syariah, bekas isteri bercerai. Ini pun saya pergi juga mahkamah, memang saya pergi mahkamah syariah lah. Isteri ataupun bekas isteri ada, dia akan tuntut apa? Nafkah tertunggak, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak. Ini yang saya buat. Ya? Jadi sekiranya ada perintah daripada mahkamah, si fulan itu, si mati tadi, masa hidupnya dia ada perintah kena bayar, tapi dia tak sempat bayar atau dia bayar tak habis, maka boleh diambil daripada harta dia untuk bayar tadi. Itu dikira hutang, perintah mahkamah tu. Sama juga kalau kita, tuan-tuan, pinjam bank pertanian contohnya lah, untuk dia ada tajuk baik pulih kebun dan sebagainya, ya, titik mati belum habis bayar, so kita kena bayar. Ya, waris yang menguruskan harta tadi kena bayar daripada harta si mati. Bagaimana kalau hartanya tak cukup, dah habis semua, tak cukup juga, ada lagi hutangnya? Adakah waris, tuan-tuan, kena bayar bagi pihak si mati? Kena tak? Apa? Wajib tak hukumnya si mati? Tidak wajib bagi waris untuk menggunakan duit dia sendiri untuk membayar hutang si mati. Tetapi kalau kita sebagai anak, adik-beradik, saudara dekat, kita nak tolong bayar sebab kita tahu hukum hutang tadi wajib, bimbang-bimbang dia tergantung amalannya, itu namanya ihsan. Kita tolong bayar. Tak salah. Tapi tak wajib. Mungkin waris pun tak mampu. Betul? Jadi macam dia nak bayar? Okay. So, dalam kes pembelian rumah taman. Rumah taman, ya. Sekarang ini, dah lama juga lah, Bank Negara mewajibkan setiap pinjaman membeli rumah mesti ada insurans. Zaman dulu tu tak lama lah, tahun 90-an awal, tahun 94 begitu. Masa itu pembelian rumah beli dengan pemaju,
tidak wajib ada insurans. Pinjaman itu tidak perlu diinsurankan, optional, pilihan. Tetapi banyak timbul masalah apabila peminjam itu mati, warisnya contoh isteri tak kerja, suri rumah. Ataupun dia kerja tapi mungkin pendapatan dia kecil. Macam mana dia nak bayar baki pinjaman? Terpaksalah dia keluar daripada rumah tu. Sebab itu kerajaan buat guideline bank negara, pinjaman perumahan sama ada dengan bank atau daripada pinjaman lembaga perumahan LPPSA, lembaga perumahan sektor awam. Kita panggil pinjaman kerajaan lah. Itu semua ada insurans. Ditakdirkan peminjam meninggal, insurans akan bayar semua hutangnya. Kalau dia baru bayar sebulan, 2 bulan, ada 120 bulan lagi, insurans akan bayar. Kalau dia dah bayar 119 bulan, ada sebulan lagi, insurans senyum je lah dia bayar. Dan waris akan dapat rumah itu free. Tetapi, kalau contohnya, suami yang pinjam, nama suami, insurans bayar, dah tak ada hutang dengan bank, bukan rumah itu milik mutlak isteri. Dia akan jadi harta pusaka. Maka orang-orang yang berhak terhadap pusaka si mati tadi, suami tadi, itulah yang akan memiliki harta itu. Faham tak tuan-tuan? Saya tak guna bahasa mahkamah ni, bagus straight. Kalau bahasa mahkamah dia tak ada noktah, dia koma, pening nanti. Saya pun pening. Ya? Okey. Saya bagi contoh. Ini pun biasa juga. Biasa saya jumpa. Beli rumah 2 nama. Nama suami, nama isteri. Kan? Betul? Sebab apa? Saya tanya juga dengan pasangan. Kenapa? Ada tanya saya. Kenapa dia beli nama dia saja ni? Nanti kalau apa-apa nanti, masalah rumah tangga nanti, saya kena keluar ni rumah dia, nama dia. Saya kata buat peterang. Ada pro and cons. Kalau satu nama, suami mati pun dapat free, tak payah bayar hutang dengan bank. Dia dapat solid. Kalau 2 nama, suami meninggal, insurans akan cover separuh saja. Separuh lagi puan kena bayar lagi. Puan fikirlah. Mana yang lebih baik. Kalau suami puan ini boleh dipercayai, cap jempol, biarlah satu nama. Dia mati, tak payahlah puan dengan anak-anak fikir macam mana nak bayarkan tunggakan itu. Ya. Okey. Saya turun balik. Selepas itu, hutang ni pun panjang sebenarnya. Saya pendekkan je. Kan laju jam. Apa lagi yang kita nak cek adalah harta sepencarian daripada pasangan. Okey. Si mati semasa hidupnya dia bercerai. Kita buat contoh lelaki lah, senang ya. Suami cerai, suami meninggal. Bekas isteri, mantan, ex lah, boleh membuat tuntutan terhadap harta-harta si mati tadi sebagai harta pencarian. Yang ini di kampung jarang. Isteri-isteri yang di kampung-kampung tinggal di macam kita ni jarang buat tuntutan. Tapi di bandar iya. Sebab apa? Sebab yang dibeli rumah di bandar itu harganya puluh ribu, ratus ribu lah. Dan isteri sama-sama mengeluarkan modal. Ya, jadi dia kena tuntutlah juga bahagian dia. Sebab mungkin dia yang lebih banyak. Harta sejarah ini sebenarnya ini bawah bab Undang-Undang Keluarga Islam Selangor. Saya konas sikit lah. Harta sepejarian ini pasangan sama ada suami atau isteri. Yang biasa tuntut isteri. Boleh dituntut dalam 3 keadaan. Satu tadi, pasangan mati. So dituntut. Sebahagian dituntut dulu harta pusaka tadi, dituntut sebagai harta sepejarian. Bakinya baru dikira sebagai faraid. Yang kedua, kalau suami nak kahwin lagi satu, poligami, maka ketika itu isteri yang ada boleh tuntut harta yang ada tu sebagai harta sepejarian. Faham tak? Maknanya kalau nak berpoligami, isteri sedia ada boleh menuntut.
harta yang dia perolehi dalam tempoh perkahwinan bersama suami itu sebagai harta pencarian. Tapi memang orang di orang kampung memang jarang. Tapi di mana memang banyak, di Shah Alam memang banyak tuntutan daripada dia orang, ya. Okey, apa lagi tadi? Okey, macam mana mahkamah kira? Yang ini tuntutan dibuat di mahkamah syariah, bukan di mahkamah sivil. Ya, di mahkamah syariah. Seterusnya kita tengok, ada tak si mati ini buat wasiat? Tuan-tuan biasa dengarkan wasiat, tahu tak apa wasiat? Ya, maknanya si pemilik harta mewasiatkan atau dia bercakap, besok kalau aku mati, tanah itu aku bagi dekat kau. Tapi wasiat ni ada beberapa kaedah, ada syarat dia, ada rukun. Ya, pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiat atau harta, dan juga ijab dan kabul. Untuk wasiat ini di negeri Selangor telah di-enactmentkan. Enactment wasiat negeri Selangor. Dia ada undang-undang khas. Ya. Antaranya apa? Kalau ikut kaedah asal, wasiat tidak boleh diberi, wasiat harta ya, tidak boleh kepada ahli waris. La wasiata li warisin. Tak boleh pada ahli waris. Contoh, suami mewasiatkan harta rumah ini, besok kalau saya mati bagi awak kepada isteri. Secara hukum amnya tak sah wasiat tu. Atau diwasiat kepada anaknya, tak sah juga. Yang kedua, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta si mati pada tarikh dia mati. Tetapi di bawah enactment dia ada pengecualian. Wasiat kepada ahli waris boleh dikuatkuasakan dengan syarat semua ahli furuk tadi, ahli waris yang berhak mendapat pusaka bersetuju dengan wasiat itu. Contoh tadi, suami wasiatkan rumah ini saya bagi pada awak, pada isteri. Ahli waris anak-anak tadi bersetuju dengan wasiat itu, maka boleh dikuatkuasakan. Tapi kalau anak-anak tak bersetuju dengan wasiat itu terbatal sebab berwasiat kepada ahli waris. Sama juga kalau si mati mewasiatkan lebih 1/3, saya bagi semua kebun tu, saya bagi, maknanya 1/1 penuh. Kalau ikut kaedah tak boleh sebab lebih 1/3, walaupun dia berwasiat kepada kawan dia, kepada besan dia, kepada biras dia, itu bukan ahli waris. Boleh, tapi sebab lebih 1/3, masa wasiat itu tak boleh dikuatkuasa. Tetapi kalau ahli waris bersetuju dengan wasiat itu, maka wasiat itu boleh dikuatkuasakan. Okey. Wasiat ni boleh secara lisan atau bertulis. Dua-dua boleh. Boleh dibuat secara lisan atau bertulis atau secara isyarat. Cuma dalam enactment wasiat dia menyebut sekiranya wasiat itu dibuat secara lisan atau isyarat, untuk orang cakap ni, pemohon itu yang nak minta wasiat itu disabitkan atau dikuatkuasakan di mahkamah syariah mesti mengemukakan sekurang-kurangnya 2 orang saksi lelaki. Sebab itu adalah digalakkan wasiat ini dibuat secara bertulis. Orang kampung kata hitam putih ya. Betul ya? Kalau color tak nak gaji. Tak boleh. Kata hitam putih. Supaya apa? Supaya kita ada pegangan kalau nak bawa ke mahkamah, ya, untuk mahkamah tengok sama ada wasiat itu menepati rukun dan syarat atau tidak. Bukan semua wasiat mahkamah akan terima, kuat kuasa dan sabitkan bahawa itu adalah wasiat. Ada yang mahkamah tolak. Ya? Jadi digalakkan dibuat secara bertulis dan keduanya dibuat oleh ahlinya. Kalau tuan-tuan memang ahlinya tahu buat, silakan. Tapi kalau tak tahu, di bawah wasiat ini juga ada cerita pasal saya sebut tadi, hibah. Tuan-tuan pernah dengar hibah? Pemberian ya, kepada semasa hidup oleh pemilik harta ni kepada hibah ni dia special. Dia boleh kepada waris dia. Seorang ayah boleh hibahkan harta dia kepada anak, kepada isteri, kepada siapa saja. Dan tidak ada had.
Semua pun boleh. Tidak kata setengah ke, 1/3 ke. Boleh, bagi semua boleh. Dia pun ada syarat dengan rukun. Tetapi kena hati-hati ya. Hibah boleh dibatalkan. Wasiat pun boleh dibatalkan. Wasiat boleh batal bila selagi pewasiat hidup, dia boleh batalkan wasiat tu. Saya wasiatkan kebun saya pada kawan baik, kawan sekolah ni, kawan geng ngelastik. Ambil lah kebun aku. Tiba-tiba dia dah 3 bulan aku telefon tak balas, nak ajak ngeteh dekat Benteng, tak datang. Aku tarik balik. Boleh selagi dia hidup. Hibah boleh ditarik balik hanya dalam kes wasiat. Hibah seorang bapa kepada anak atau seorang datuk atau nenek kepada cucu. Itu boleh tarik balik. Tetapi kepada yang lain tak boleh. Ada kes begini tuan-tuan. Suami isteri beli satu macam saya tadi, ada harta, suami ada harta, ada kebun nama dia, isteri ada kebun. So dia buat, kita panggil hibah silang lah. Suami hibahkan harta dia kepada isteri, isteri hibahkan harta dia pada suami. Ditakdirkan Allah nak uji mereka, kapal pecah tengah jalan, bercerai. Dia tak ada anak ni. Jadi dia takut nanti kalau aku tak ibaskan, nanti kalau aku mati, harta tu bini aku kena kongsi dengan bapak aku, bapak mertua. Sebab tak ada anak. Takdirkan bapak adalah atau ibu ada. So dia bagilah. Tiba-tiba Allah takdirkan bercerai. Jadi suami datang jumpa saya. Boleh tak saya nak tarik hibah kepada bekas suami saya, bekas isteri hari tu? Saya kata tak boleh. Tak boleh. Sebab bila kau dah bagi, hibah itu dah kabul, dah penerimaan, so dia sah. Tak boleh tarik balik. Melainkan dua tadilah. Kepada anak atau datuk kepada cucu. Hibah ini pun, hibah secara khusus tidak ada enactment macam wasiat di Selangor. Tidak ada lagi. Tetapi dia ada section di bawah enactment tata cara mal, Mahkamah Tinggi, dia sebut secara umum. Tapi banyak kes hibah pengesahan. Dan banyak juga kes hibah yang mahkamah tolak. Saya ada satu kes, saya bawa satu kes yang dikatakan hibah, yakni seorang perempuan menghibahkan sawahnya. Kalau kata sawah, bendang, maknanya bukan bukit kapal ya. Bukit kapal tak ada. Belah sana lah tempat saya, belah Tanjung Garang atas. Kepada seorang anak angkatnya lelaki. Sawah, tempat dia duduk tu. Kemudian ibu angkat ni meninggal. Jadi anak angkat lelaki ni jumpa saya, minta bawa ke mahkamah syariah untuk sabitkan bahawa hibah yang telah dibuat oleh ibunya kepada dia dulu masa hayatnya sah dan sabit. Tapi dalam bentuk lisan. Tak ada surat. So kita bawa, panggillah saksi-saksinya. Dia yang disaman siapa? Adalah adik kepada ibu, yang ini paman dia. Dia berlawan dengan pamannya. Pamannya kata selama arwah kakak dia hidup tak pernah pun cakap pada saya bahawa bendang ni bagi dekat engkau. Tapi anak angkat kata ada sekian-sekian. So saya kata cuba je lah, saya masuk je. Tengoklah apa keputusan mahkamah. Sebab keputusan bukan pada saya. Sebab tu pergi mahkamah, mahkamah akan siasat. Kes itu mahkamah tolak. Satu, ulasan mahkamah kerana keterangan anak tadi dan saksi tadi menyatakan lafaz hibah itu dibuat dalam bahasa Melayu. Sedangkan pakciknya ataupun adik si mati, pamannya tu berjaya pula membuktikan bahawa kakaknya kalau berkomunikasi dengan anak angkat tadi di rumah ke di mana-mana, daripada budak ni kecil sampai 20 lebih umur, dia akan cakap bahasa kita lah. Bahasa Jawa. Itu satu. Yang kedua, dalam keterangan anak angkat ni, dia kata lafaz, bila hakim tanya, dia kata lafaznya apa? Dia kata aku bagi sawah ini kepada engkau. Hakim tanya lafaznya apa? Pakciknya berjaya membuktikan bahawa mak angkat ni
tidak pernah panggil anak angkatnya engkau aku. Dia ada nama kampung dia. Saya tak ingat nama dia apa. Nang ke apa macam tu. Jadi asbab nampak tak? Telitinya mahkamah. Ini mahkamah tinggi ni. Dia tak boleh mahkamah rendah benda ni. Tak boleh buat di batu belah tu. Kena pergi mahkamah Shah Alam. Mahkamah teliti. Dengan lafaz itu mahkamah kata berbeza dan meragukan, maka mahkamah tolak. Okey. Saya teringat ada satu wasiat, kes wasiat saya buat pun sama. Ini pasal bahasa juga. Pemilik harta mewasiatkan harta dia kepada anak angkat juga, perempuan. Ketika itu yang ada adalah anak angkat perempuan itu bersama suaminya. Bersama suaminya. Okey. Suaminya orang Melayu. Jadi dalam perbicaraan dia kata arwah bapa angkat ni cakap Jawa. Kan? Jadi menantu ni ataupun suami kepada anak angkat tu dia dengar, dia terjemah. Dia terjemah. Jadi surat asalnya wasiat tulisan dah jadi bentuk tulisan. Bila saya tanya yang tukang tulis tu, maknanya suami kepada anak angkat, ya, dia kata dia memang dia tak faham bahasa Jawa. Siapa yang translate? Isterinya. Okey, saya kata kalau benda ni salah awak tahu tak? Tak tahu kata dia. Tak tahu. Dia main type je, ikut gaya bahasa dia. Kemudian dalam tulisan itu pula dia tulis atas tu periisytiharan hibah, tapi di bawah dia kata apabila saya meninggal maka tanah ini pada dia. Dia ada confuse. Ya. Hibah dia kuat kuasa, qabulnya ketika pemilik itu hidup. Aku hibahkan, saya beri harta ni pada awak, okey saya terima hibah tu. Tapi kalau qabulnya tunggu pemilik harta mati, itu jadi wasiat. Jadi konflik. Jadi mahkamah tolak. Faham ya? Okey tuan-tuan. Masuk azan ni. Okey. Setelah kita dah semak semua, barulah kita pergi kepada dah semua kita dah saring, ada tak ada wasiat apa semua, tinggal berapa net harta dia tu, ya. Mungkin dah wakaf kat surau kat masjid tak ada, tinggal itu. So barulah kita mohon untuk menjadi pentadbir kuasa kepada harta si mati. Ya. Okey, kat mana nak mohon? Dia ada 3 tempat. Satu di amanah raya Merhad. Itu kalau harta alih. Harta alih ni apa-apa? Apa tuan-tuan? Harta yang boleh alih-alih. Duit lah. Ya. Harta pesakit ni ada 2 jenis. Satu harta alih, satu harta tak alih. Bagi laluan azan. Lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sambung ke berhenti tuan? Nak sambung ke nak berhenti? Berhenti. Berhenti sadaqallahul azim. Sambung sikit ya. Dengan izin. Boleh tuan-tuan? Boleh Ji? Boleh? Okey, saya berhenti kat mana tadi ya? Lupa traffic light mana saya berhenti. Okey, nak mohon satu amanah raya, yang kedua di pejabat harta pusaka kecil, yang ini ada di setiap daerah. Kalau di Kelang dekat dengan Jasko Bukit Raja tu, Yon, kat atas bukit tu. Belakang, ada ikut jalan belakang. Dekat Ekma sana tu. Itu untuk harta yang harta alih ataupun harta alih dan harta tak alih yang bernilai bawah 2 juta nilainya. Tapi kalau tuan-tuan kat sini, kamu bergapan ni semua jutawan ni saya tahu. Jutawan, berduit dan beruang. Banyak duit, banyak wang, kan? Beruangnya, betul sih. Jadi kebanyakan yang hartanya melebihi itu nilaiannya, tempat yang ketiga lah, pergi Mahkamah Tinggi Sivil. Untuk apa? Untuk mohon surat kuasa mentadbir. Ya, surat kuasa mentadbir. Jadi di Mahkamah Tinggi tak ada limit. Di amanah raya boleh buat sendiri, di pejabat pusaka kecil boleh guna lawyer, boleh buat sendiri. Tapi di Mahkamah Tinggi, nak tak nak, tuan-tuan kena lantik lawyer civil untuk urusan. Satu lagi tempat yang nak kena pergi adalah Mahkamah Syariah. Untuk apa? Untuk mendapatkan sijil faraid. Tengok nilai. Kalau bawah 100,000, Mahkamah rendah, batu belah tu boleh, Kelang. Kalau lebih, Mahkamah Tinggi, Shah Alam, sebelah bangunan MAIS. Yang itu kena boleh buat sendiri, atau Mahkamah Syariah ni dia boleh buat sendiri dan boleh pakai lawyer. Tapi Mahkamah Sivil, kalau Mahkamah Tinggi, nak tak nak, tuan-tuan kena pakai kuam sivil yang tahu. Bukan semua peguam tahu semua benda, tak juga. Dia kepakaran masing-masing, bidang masing-masing. Okey. Pembahagian ini, okey. Pembahagian ni macam mana kita nak guna kaedah mana pembahagian harta faraid, harta pusaka ni? Satu wajib yang Allah tunjuk, Allah ajar dalam Quran ialah kaedah faraid, betul ya? Okeylah, semua orang tahu. Cuma ada orang tanya, boleh tak kalau kita nak bagi sama rata?
atau secara persetujuan atau secara mufakat. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh, dengan syarat semua ahli waris yang berhak tahu hak dia atau bahagian dia dari segi faraid. Maknanya dia, setiap ahli waris ni dia tahu dia dapat berapa bahagian, nilainya berapa. Barulah dia boleh bersetuju kalau nak bagi sama rata atau secara mufakat. Dan kita tidak boleh paksa siapa yang tak nak ikut. Contoh ada 5 waris, isteri, anak laki 2 orang, anak perempuan 2 orang contoh. Mak cadang, kita bagi sama rata je lah. Anak 1 setuju, anak 2 setuju, anak 3 tak setuju. Sebab dia nak pakai, dia ada sebab dia nak pakai duit tu contohnya kan, dia tak setuju. Tak boleh marah dia. Apalah kau ni, mak cakap ni, kau langgawan cakap mak. No, itu hak dia dari segi hukum. Jadi kalau yang ini tak setuju, yang nombor 4 setuju. So ada seorang tak setuju contoh. Macam mana nak buat? Bagi yang tak setuju ni ambil hak dia. Yang baki ni kumpulkan balik, bagilah. Tapi kalau tuan-tuan terus bagi, contoh macam contoh abang dulu lah. Okey, korang semua dengan cakap aku. Kita bagi semua sama rata. Kan? Kuasa veto. Tak boleh. Haram. Kita tak boleh paksa. Ya? Jadi okey. Dah nak habis tu, dia bagi. Okey, saya nak cerita beberapa kes yang saya pernah bawa ya. Ada percubaan oleh waris kadang-kadang untuk menyingkirkan ahli waris yang lain daripada menerima pusaka. Kes 1. Berlaku di bukan daerah Kelang, di Selangor tapi bukan daerah Kelang, daerah lain. Tak perlu sebutlah. Mahkamah Tinggi Syariah. Pemilik harta, bapa, mak meninggal. Bapa kahwin lain. Kahwin lain lah. Muda. Taklah muda sangat. 30-an mak muda ni. Mak muda ni umurnya lebih muda daripada anak sulung si mati ni. Ya, dia orang panggil makcik lah sebab muda. Sebab apa bapak kahwin lain? Sebab bapak sakit, duduk rumah seorang-seorang, tak berapa sihat. Anak-anak semua duduk luar. Ya, siapa nak jaga? Jadi dia kahwin jaga. Ingat berapa 3-4 tahun jugalah sebelum suami meninggal. Ya, sempat jagalah. Jadi budak anak-anak ni yang dah duduk luar jarang balik, sebab tu bapak kahwin lain. Ya. Sebab tu anak-anak jangan salahkan bapak dulu, tengok dulu, bapak bertenang dulu apa sebab. Okey. Bila bapak meninggal, anak yang sulung, dia 8 orang tu anaknya tuan-tuan. 4 lelaki, 4 perempuan. Anak yang sulung ni umurnya lebih tua daripada makcik ni, mak tiri. Bila bapak meninggal, dia pun cakap dengan makcik, dia macam cerita siapa ya? Kasim Selamat ya. Dia tunjuk pintu. Itu pintu keluar. Dia tak nak gaduh, dia keluar. So atas tak tahulah dia, saya tak kenal orang ni. Dia kata bekas klien saya yang kenalkan. Jumpa saya di office saya di Shah Alam. Kakak ni, dia ceritalah begini. So saya tanya, sekarang ni akak nak tak harta tu? Harta si mati tu, harta bekas suami. Ya? Kata kalau ikutkan naklah juga, sebab saya selai sepinggang tak ada apa. Tapi saya tak nak gaduh dengan anak-anak tiri saya. So saya kata bukan isu gaduh. Sekarang walaupun akak umur lebih muda daripada anak pertama dengan kedua, tapi taraf dari segi hukum akak ni adalah mak. Betul? Dia tetap hukum mak. Jadi kita nak ajar dia orang. Sekarang dia orang ajar akak, dia singkirkan akak. Apa anak-anak ni buat? Dia pergi mahkamah, dia create cerita bahawa semasa hidupnya bapa telah hibahkan semua harta bapa kepada dia orang ni. Kepada anak-anak. Tu makcik ni satu pun tak ada apa. Sesen tak dapat. Kenapa dia buat macam itu? Sebab si mati ni dia kalau banyak duit tadi beruang ya. Ini bukan beruang, hartawan, banyak harta. Satu tanah buat JB perumahan. Ada 4 unit banglo untuk si mati. 500,000 ada 4 unit. Jadi nilainya dalam 2 juta. Ada satu tanah, ada pampasan Lebuh Raya. Dekat 500,000. Ada satu tanah dah jual, baki duitnya ada satu pada satu peguam di Kelang, peguam Cina.
Ini semua nilainya berjuta. Itu pada pandangan saya lah. Sebab tu dia singkirkan akak. Kan? Jadi kita lawan ni sebab satu kita nak ajar dia, kedua akak ada hak dekat situ. Kalaupun akak tak nak duit tu, bila akak ambil, akak sedekah lah bagi pihak suami tadi. Akaf ke apa tak apa. Tapi kita nak ajar dia. Jadi bila kita lawan lawan tak lama tuan-tuan, 5 tahun bicara. Tak lama, 5 tahun. Kejap kan, itu namanya mahkamah. Kan? Kalau orang Inggeris cakap kalau kurang kerjaan pergilah mahkamah. Kita ni pergi sebab kerja kita. Kalau orang tak ada kerja janganlah pergi. Jangan pergi court, saya kata pergi food court lebih baik. Betul? Boleh medang. 5 tahun lawan, akhirnya hari tu dah settle, kemudian dah alhamdulillah dengan izin Allah. So kita tukar kita tak nak rumah-rumah tu semua convert tukar duit, so dia orang dah bayar lah. Dia dah bayar. So bagi kakak tu dah ambil lah. Akan nak buat apa terpulang pada kakak lah. Menangis dia. Dia kata jangan terima kasih dengan saya, syukur pada Allah. Saya ini asbab aja. Bukan pandai apa tidak. Saya cuba tolong. Ini rezeki akak, hak akak ambil. Yang kedua, seorang isteri cuba menyingkirkan ibu kepada si mati. Ini pun pasal harta juga. So, si mati ini meninggalkan seorang isteri dan seorang anak lelaki. Tetapi pada tarikh mati, mak si mati ini ada lagi. Bermakna ibu dapat 1/6. Dan dia adalah ahli waris. Ya? Ahli waris yang wajib, yang mesti dapat bila seseorang itu mati. Ketika si mati itu mati, tengok. Kalau orang-orang ni ada, dia akan dapat. 1, ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan, pasangan. Pasangan ni maksudnya, kalau yang mati itu lelaki, isterinya lah. Kalau yang mati itu isteri, suaminya lah. Ya? Maknanya bercerai, mati ya. Bukan cerai hidup. Cerai hidup tak dapat. Ini pun lagi. Okay. Ini pun sama juga. Dia buat akal, balu tadi tu, isteri dia kata, dia tuntut melalui tajuk harta pencarian. Dia pergi mahkamah, dia filekan, dia minta persyaratan mahkamah bahawa harta peninggalan si mati ni, bekas suami dia ni, semua adalah harta pencarian yang mana semua guna duit dia. Duit isteri. Kebetulan isteri ni gaji memang lebih besar, berganda daripada suami. Isteri ni orang bandar. Bukan semua orang bandar macam ni ya. Ini contoh. Ini kes ini saja. Jangan kata. Dia gaji dia memang puluh ribu. Jadi dia kata kereta semua tu, banglo tu semua duit dia. Jadi dia filekan tuntutan harta pencarian. Dia nak minta mahkamah isytiharkan semua tu harta pencarian. Jadi kalau menang, mak dia tersingkir. Maknya umurnya 75. Ni 5 tahun lepas kot lebih sebelum PKP. Maknya orang kampung belah sana, orang sebab penam. Mak tu datang jumpa saya, dibawa oleh adik-beradik si mati, yakni adik-beradik perempuan. Dia cerita-cerita, pun soalan saya sama. Makcik nak tak benda tu? Tak payahlah makcik mana. No, kita nak ajar menantu makcik melalui mahkamah. Sebab dia dulu filekan untuk singkirkan makcik, kita lawan. Kan? Memang lawan lah. Kesian juga saya tengok makcik tu. Nak naik lift mahkamah tu tingkat 5 pun dah mengah-mengah. Kan? Tapi kita nak ajar dia. Ya? Akhirnya mahkamah tolak itu. Maka makcik tu dapat lagi punya bahagian 1/6. Saya saja menyakat, makcik ini senarai kereta arwah, ada Velfire, ada Volvo yang baru tu, yang Agung suka drive tu, ada BM, ada Merc, ada Volkswagen, semua kereta ganas ni, kereta pengganas. Saya kata kalau makcik tak nak, makcik ambil bagi kat saya. Saya tampal di situ wakaf untuk masjid saya lah dulu, nanti yang kedua baru Masjid At-Taqwa. Dia memang tak nak, tapi saya kata bukan apa, sebab dia begitu, kita ajar dia cara begitu. Sebab apa tuan-tuan, kita nak tegakkan hukum itu. Jangan sewenang-wenangnya singkirkan orang. Ya? Itu sebab saya kata tadi, pengurusan itu kena betul supaya kita tidak makan harta batil. Okey, dah selesai. Saya nak cerita tuan-tuan, dari segi adat kita ya, mungkin sebahagian buat, sebahagian tak buat. Contoh,
Kalau bapa meninggal, hasil mahsul kebun bapa siapa ambil? Siapa kuasai? Mak kan? Betul. Biasanya kan, bapa meninggal, semua bagi kat mak kan? Mak ambil rumah sewa ke, duit sawit ke, mak kan? Sedangkan ada anak-anak. Bukan tak boleh, boleh. Bukan, adatnya begitu, kebanyakan yang saya tanya, yang saya jumpa. Boleh, boleh, tapi ada syarat. Macam mana nak bagi mak itu tidak makan harta anak-anak secara batil? Saya kata mudah aja jalannya. Islam ni kan mudah, ada cara. Tuan-tuan, anak-anak yang nak bagi mak makan harta pusaka bapak tadi tu, masing-masing ijab kabul lah dengan mak. Itu je jalannya. Mak, hak saya dalam harta pusaka bapak, hak faraid saya sama bapak, saya bagi mak. Selagi mak hidup, mak ambil, mak makanlah. Mak jawab, aku terima. Selesai. Betul? Selesai. Apa? Kalau kita tak cakap, tak ada ijab kabul, mak rasa dia betul. Anak-anak mungkin ada sebagian dia nak tapi tak berani nak cakap. Kan? Dia pun perlu. Tapi tak berani cakap. Selama itulah mak kita makan. Nak sebut pun tak sampai hati saya, tuan-tuan. Satu lagi. Bila meninggal, katalah, tuan ustaz ni, jubah ada 44 pasang. Ji, 44 pasang. Meninggal je bapak. Oh, lepas balik kubur, ini jubah bapak, kita sedekahlah kat masjid, sedekahlah wak sebelah tu. Niat betul, cara tak betul. Tak boleh suka-suka kita ambil jubah bapak ke apa. Konsepnya apa pun, harta besar mana kecil mana, itu namanya harta pusaka dan itu kepunyaan ahli waris. Kena pegang tu. Jadi kalau nak, semua setuju, oh iyalah kita semua setuju. Kita orang pun tak reti pakai jubah, pun tak saiz, bapak XXL, kita XXS, tak apalah kita sekarang. Tapi semua setuju ni. Yang berhak pada harta bapak, bagi. Ini parang kontot bapak ni. Selagi ada manfaat, harta pusaka. Nampak macam siapa nak? Semua tak nak. Okey, kita bagi. Tapi semua setuju. Sama juga kalau mak, ini telekung mak, tudung mak. Contohnya, pun tudung isteri, meninggal isterinya ke, kena tanya ahli waris. Ahli waris itu siapa? Orang yang berhak mendapat pusaka. Ya, adik beradik belum tentu dapat kalau si mati ada anak-anak. Ya, kalau anaknya ada lelaki ada perempuan. Lain kalau tak ada anak. Ibu bapa pun dapat. Kalau dia hidup. Sebab itu soalannya mudah. Bila nak tahu siapa waris, kita akan tanya. Siapa yang hidup ketika si mati ini mati? Kita akan senaraikan dulu. Baru kita pilih. Oh, ini keluar. Ya, maka menantu tak dapat, besan tak dapat, biras tu tak dapat. Itu semua bukan diwaris, tuan-tuan. Walau baik macam mana pun, dia tak boleh mempusakai. Okey, ingat kalau panjang ni sampai pukul 12. Sebab saya kata tadi, kalau nak betul-betul 12 semester, tuan-tuan ya. Saya belajar 6 tahun. Ataupun tak pandai juga. Jadi itulah pengenalan untuk kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat pertemuan ini ya. Kongsikanlah kepada mereka yang tak hadir. Pesan saya, ya, Allah pun dah pesan, kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanyalah orang yang tahu. Jadi kalau benda-benda macam ni jangan kita tersalah langkah, terutama bab-bab hukum, ya. Kita carilah orang yang tahu, tanya betul-betul. Jangan sampai kita termakan hak orang, walaupun hak tu adik-beradik kita. Satu lagi nak ingatkan, ni pun saya ada 2-3 kes. Orang yang makan harta anak yatim, anak buah dia sendiri, tapi dia sembunyikan dia orang ni daripada saya. Jadi saya tak senaraikan. Saya tak tahu sebab saya tak kenal. Kalau orang kampung saya mungkin saya kenal. Jadi saya tak kenal. Saya percayalah warisnya ini. Rupanya ada anak buah dia yang masih bawah umur, iaitu anak yatim. Apabila satu ketika selepas dia dapat perintah apa semua tu, dah lama lah, kemudian saya dapat kabar rumah orang tu terbakar. Kemudian saya dengar, macam aku pernah dengar nama dia ni. Kan? Siapa? Saya tanya staf saya, dia kata, ini klien kita dulu sekian-sekian. Oh, lepas tu ada pula orang bagi tahu. Agaknya sebab dia makan harta anak yatim ke anak buah dia. Saya pun tersentak. Saya kata, ada anak yatim. So, saya cari fail lama, saya buka, tak ada dalam senarai itu. Dia tak maklum pun pada saya ada budak ni.
Itu satu. Yang satu lagi sama juga, dia tak kata menipu berat juga. Dia tak maklumkan pada saya lah. Dia skip satu orang ni, sepatutnya dapat ni anak yatim. Yang itu accident putus kaki sebelah. Bukan saya minta, saya tak tahu. Allah tunjuk je. Jadi saya ingat pesan guru saya, anak yatim jangan dibawa main hartanya. Allah cashkan dekat dunia. Saya yakin tuan-tuan ini ahli masjid, tak adalah buat. Ya, cuma peringatan untuk saya dan tuan-tuan. Ya, okeylah tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat di pertemuan ini. Kalau ada lain masa, insya-Allah bolehlah. Saya tak mampu kalau dijadikan kuliah bulanan. Ada pihak masjid adalah yang ni, saya kata saya dekat sana bolehlah. Sebab kalau hari kerja, saya kelemahan saya lah. Takut besok ni saya ada kes ke ada apa, saya nak prepare, nak tengok file. Saya tengok sini guru-guru pun bukan guru lagi, maha guru banyak kat sini. Jadi saya pun takut nak masuk sini ni. Kan? Sebab tuan-tuan ada. Ini antara jamaah yang ramai lah saya buat kuliah. Untuk memang banyak kan saya buat tajuk ni lah. Dulu-dulu saya buat tajuk munakahat juga. Ada yang cerita pasal tanah, pasal munakahat, pasal tadi. Tak kisah, kita kongsi sama-sama. Bukan saya nak mengajar, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ya. So saya mohon keampunan daripada Allah, kemaafan dari tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah. Mana yang kurang adalah kelemahan saya, kekurangan ilmu di pihak saya. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.